Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Radiah dan saya akan membicarakan tentang hubungan antara bunyi dengan huruf atau aksara seperti A, B, C, D, E, alif, batas, sa dan juga antara bunyi dengan lambang yang digunakan oleh International Phonetics Organization iaitu IPA. Okey, kita akan mulakan dengan huruf A, B, C, D, E. Huruf-huruf lain akan saya letakkan dalam slide yang seterusnya. Okey, padanan IPA untuk huruf A dalam bahasa Melayu ialah A atau E. Okey, kalau kita perhatikan, kita akan nampak yang ini seperti macam tulisan A dan ini tidak ada tulisan lah dalam bahasa Melayu. Tapi walaupun ini kita tulis sebagai A, kita akan sebutnya sebagai A. Okey. Dan yang ini kita akan sebutnya sebagai E. Okay. Dan contoh A ialah adik. Okay. A yang ini. Dan yang untuk E pula kita akan lihat kepada bila. Mengikut sebutan dialek yang lain lah. Okay, ada pelbagai sebutan dalam bahasa Melayu. Salah satunya ialah walaupun ejaannya menggunakan huruf A, kita tetap sebutnya sebagai bila. Dan tentunya lah ada juga yang sebut A ni, huruf A ni sebagai A. Okay, bergantung kepada dialek yang digunakan. Okay. Kemudian kita ada apa yang disebut sebagai huruf B dan bunyinya ialah B. B. Okay, contohnya dalam budak. Kemudian kita ada huruf C dan yang ini kita lambangkan, padankan dengan lambang C dalam IPA. C. Contohnya cuka. Okay. Cuba. Comel. Yang itu. Dan kalau kita perhatikan dalam ejaan lama, kita ada ejaan lama C ini dieja dengan gabungan huruf CH. Tapi sekarang kita hanya guna huruf C sahaja. Kita akan nampak cari menjadi CARI. Jika dulu ada CH, sekarang hanya tinggal C sahaja. Okey, seterusnya kita tengok huruf D yang dipadankan dengan bunyi D. D. Contohnya dalam durian, dalam mandi, dalam pada. Okey, dan sebagainya. Huruf E kita boleh padankan seperti A ni. Okey, yang padankan dengan dua lambang IPA. Kita ada A, yang ni ialah A dan yang ni ialah E tadi. Sama dengan yang ini. Okey. Dan untuk A, kita boleh tengok dalam contohnya ekor, elok, enak. Kita akan sebut A. Walaupun nampak seolah-olah macam kita menggunakan huruf E, tetapi bila dalam IPA, dalam sebutan kita sebut ini sebagai A, bukan sebagai E. Kalau E, yang ini E. Contohnya entah, emak dan sebagainya. Dan untuk membezakan dulu pada masa dahulu, kita boleh bezakan dua-dua E ni, dua-dua E ni kita boleh bezakan dengan satunya menggunakan E tanda. Okay, jadi macam entah ini ejaan dulu kita ada E tanda. So, kita akan sebut embun. Okay, kita dapat tahu yang ini embun ke atau embun. Pastinya orang Melayu akan menyebut ini sebagai embun sama ada tandanya atau tidak. Tapi kalau orang yang tak tahu mungkin dia akan keliru. Jadi dari segi itu ejaan lama itu lebih membantu. Seterusnya kita lihat huruf F. Yang ini kita padankan dengan bunyi F. Okay, bunyi F. Faham. Dan kalau macam nama saya ada dua F. Okay, Radiah Yusof untuk nama bapa saya. Walaupun ada dua F, bunyinya tetap kekal sebagai F sahaja. Tak ada pula kita sebut F. Okay, jadi nama abah saya tetap kekal Yusof. Tak ada Yusof F. Tak ada. Okay. Now, yang seterusnya kita akan lihat ialah G. Okay, G. Yang ni, maaf. Yang ni G. Hurufnya ialah G. Contohnya dalam gajah. Dalam apa lagi?
guru. Goreng. Okay. Walaupun dia guna huruf G, ini ialah bunyi. Kita tak sebut huruf G ya. Kalau huruf G di sini. Dekat sini kita sebut dia sebagai G. G. Ini kena bezakan. Ini ialah, bahagian ini ialah huruf. Dan bahagian ini ialah yang ada kurungan bersiku ini ialah bunyi. So kita sebut G. Seterusnya kita ada huruf H yang kita padankan dengan H. Contohnya hutan. Okay. Marah. Birah. Okay, kat Johor adalah perkataan tu, birah. Dan apa bendanya? Kemudian kita ada huruf I. Ini ialah I. I. Okay. Ikan. So nama saya Radia. I tu, okay. I dalam nama saya akan dengan bunyi I. Jadi, now kemudian seterusnya kita ada huruf J yang kita gunakan lambang ini, J. Nah, kalau kita perhatikan, dia macam huruf J tapi dia ada dekat sini kita ada palang ni. Okay, jadi kita kena tengoklah palang ni macam mana. Itu yang penting. Contoh yang kita ada, jemu. Okay. Jarang. Juga. Fikirkanlah. Ini kedudukan lain ya. Yang ni agak susah sedikit, huruf K. Kita ada ke. Yang ni kat belakang ni. Susah sikit nak bunyinya. Okay. Dia ada bunyi dekat belakang tu. Saya kedepankan sedikit dia punya A dulu. Saya dah letakkan A dulu. Jadi kita ambil jadi dalam kes ini, untuk ke, kita ada kuman. Kurang. Okay. Tapi yang ini, yang lambang yang ini ya. Untuk yang ini, kita ada yang ini. Contohnya masak, emak, jarak. Okay. Dalam penjarakan sosial tu jarak. Jadi kita guna yang ini, lambang yang ini. Okay, untuk huruf L, kita akan guna yang ini. Dan kita bunyikan dia sebagai L. L. Okay. Contohnya dalam luka. Okay. Luka. Limau. Ambil. L. Okay, kita bunyikan L. Ini M, huruf M. Bunyinya ialah M. Contohnya minta ataupun yang setengah panggil mama. Okay, yang panggil mama tu yang inilah ataupun emak. M. Kemudian kita ada huruf N dan kita padankan dengan bunyi N. N. Dan kita ada rantai. Naga. Okay. Simpan. Itu bunyi N. N. Yang ini O, huruf O. Kebetulan juga bunyinya pun O. Okay. Bibir kita bulatkan. Contohnya orang. Borang. Bola. Okay. Dan kita ada huruf P yang kita padankan dengan P. Contohnya panas. Pulang. Okay. Pulang. Lagi satu kena ingatnya, orang Melayu tak sebut pulang. Syafina selamat bising kalau kita sebut pa gitu. So kita orang Melayu kita jadi pa. Panas. Yang ini kita ada huruf Q. Q ni jaranglah dalam bahasa Melayu ni. Kita tak banyak sangat. Mungkin bentuk pinjaman. Dan kita padankan yang ni. Q. Okay. Ini bukan bunyi Q Ini Q. Contohnya kari. Okay. Tak pastilah ada yang sebut kari yang makanan tu, tapi ini ialah kari. Kalau siapa belajar bahasa Arab untuk mengaji bukan belajar bahasa Arab, kita mengaji Quran, kita kena tahulah bunyi-bunyi ini. Dan yang ni R, R. Okay. Burung, paling senang ingat nama saya, Radia. Okay. Ini ialah R. Dan kena ingatnya R Melayu, bukan R. Itu R. R itu bergelung sedikit. Okay. Ada gelungan dia. So kita tak ada. Kita R. Itu Melayu. Kemudian kita ada huruf S. Kita padankan dengan S. Contohnya santai. Panas. Pusing. Okay. Dan kita ada huruf T yang kita padankan dengan T. T. Again, kita T. Lidah Melayu. Okay. Jadi kita sebut bantu. Bukan bantu. Okay. Itu lain. Kita bantu. T. 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 Dan kemudian kita ada huruf U. Okay. Huruf vokal. Dan kita bunyinya sebagai U. Okay. Yang ni bunyinya U. Bukan U. Bunyi U. Huruf U.
Contohnya dalam ular. Mu. Okey, mu yang dekat mu ke. Yang itu bunyinya u. Okey, sekarang kita sampai ke kumpulan huruf yang terakhir dalam abjad Romawi. Kita ada V, huruf V. Contohnya dalam virus sekarang ni, virus COVID-19. Jadi kita V. Okey, sebutannya ialah V, hurufnya ialah V. Ini banyaknya dalam perkataan pinjaman. So, virus. Kita ada W. Okey, yang ni W. Bunyinya bukan bunyi W ya. Bunyinya ialah W. Wah, bulatkan sikit mulut kita. Dan kita ada dalam waktu. Ataupun macam nama, siapa nama isteri pelakon tu? Wawa tu kan. Jadi inilah bunyinya. Double. Kita bunyinya ialah wah, hurufnya ialah W. Now, dalam bahasa Malaysia, kita tak ada bunyi untuk yang sepadan satu dengan X. Apa yang kita ada ialah ini. Dia tak boleh jadi satu bunyi saja. Dia perlu libatkan 3 bunyi. Pula. A, ke, se. Okay, ataupun ada setengah bunyi ini luas sedikit ya. Yang ni lambang ini ke, se. So kita ada X atau X. Bergantung kepada cara sebutan anda. Contohnya dalam X-ray atau X-ray. Okay, silap lambang ni. Sebenarnya ini lambang dia. Saya dah silap. So betulkan sendiri. Okay. So kita ada X-ray ataupun X-ray. Kemudian kita ada huruf Y unik sedikit. Kita guna, kalau kita tengok macam huruf J, tapi inilah bunyi ya. IPA yang terbaru ya. IPA terbaru bunyinya ialah ya. Contohnya ya dalam sayu. Okey, ataupun kalau macam nama saya RADIAH, tapi sebenarnya ada bunyi yah agak situ, radiah. Jadi ini kita guna lambang ini. Okey, kita ada last kali, kita ada Z. Yang ni senanglah bunyi dia. Z, macam Zoro tu kan. So, Zara. Atau nama orang Zahara. Ini Z. Z. Okey. Yang ni saya suka bunyi ni. Z. Z. Pada masa yang sama, kita ada juga. Okey, ada contohnya konsonan gabungan. NY. Guna 2 huruf. Okey, tapi bunyinya satu je. Nya. Nya. Dan kita tak kata ini bunyi NY ya. Kita kata inilah bunyi nya. Huruf NY. Okay? Huruf dia sebab dia bergabung. Huruf N yang diikuti oleh huruf Y. Gabungan ya. Gabungan. Tapi bunyinya satu je. Nya. Jangan sebut bunyi dia bunyi NY. Tak. Itu salah. Okay? Kita kata inilah bunyi nya. Hurufnya ialah gabungan huruf NY. Sama juga dengan yang ni. Gabungan NG. Kita ada ngeh. Dalam barang. Okay. Jadi yang ini sebenarnya kalau dari segi representasi ejaan, kita ada 2 huruf. Tapi bunyi satu je. Okay. Barang. Ngeh. Ngeh. Okay. Kemudian kita ada SY. Ini biasalah banyak nama Syarifah ke. Kalau dulu kita ejaan lama ya, kita guna S H. Okay. Ejaan sekarang ni. Ini bunyi shh. Yang kita selalu suruh cakap dekat kanak-kanak ke bayi kan. Shh. Itu. Ataupun bila cikgu suruh kita diam lah. So dalam kes ini kita tengok contohnya syarat ataupun syarifah. Okay. Atau syuk. Okay. Pelawat syuk tu. Kemudian kita ada gabungan K dengan H. Yang ini bukan bunyi X. Tetapi bunyinya H. Ini kalau nak tahu, sebab itu kadang-kadang kita kena tengok. Cuba-cuba juga kalau orang linguistik ni kena belajar juga bunyi-bunyi yang lainnya. Khabar. Okay? Khabar. Kita tak sebut kabar. Sekarang kot saya sebut kabar. Tapi kalau orang Melayu asli dengan khabar. Kemudian kita ada GH. Ini lambang ni, tak ingat apa nama dia dalam bahasa Latin ke Greek. Okay? Yang ini kha. Yang ini gha. Okay? Contohnya dalam ghaib. Okay, ghaib. So, ingatkan ini. Ini. Pada masa yang sama, kita ada juga bunyi-bunyi ni. Tambah-tambah bila kita belajar mengaji dan sebagainya. Ataupun ni ya. Contohnya macam yang paling mudah sekali ni lah. Bunyi yang dekat with. Okay. Dengarkan with. Kita eja dengan TH atau ejaan lama dulu. Yang ni Thalatha. Dan lagi satu, saya tengok nama kawan, bapa kawan saya. Uthman. Okay. Uthman. Ini lambang dia. Th. Ini lambang dia. Ini kita sebut dia. Th.
Okay, tak bersuara. So ini gabungan huruf dia. TH. Kemudian kita ada yang ini bersuara. Contohnya dalam senang bahasa Inggeris sikit, that, these, those, this. Okay, the. Yang ni bunyi dia the. Yang ni bunyinya the. Nampak tak perbezaan dia? The. Dalam bahasa kita mungkin nak lambangkan dalam bahasa Melayu, kita pinjam huruf DH. Contoh ini ya, darab. Ni bukan tarab ya. Tarab ni yang ni. Okay, darab, the. Okay, dan lagi satu ini yang saya suka ni lah. Siapa yang minat Star Wars, kita ada Jean-Luc Picard. Jean, Ini nampak macam bunyi z, tapi dia sebenarnya j. Ini banyak bahasa pinjaman jugalah, atau bila anda sebut genre kan, genre. So ini kalau mengikut sebutan bahasa Inggeris, bergantung juga bahasa Inggeris Amerika atau bahasa Inggeris British. So huruf dia G atau gabungan JE, tapi bunyinya satu je, j. Yang ini sebab kalau sering ingat, ini bekas pensyarah linguistik bahasa Melayu, Noraini, okay? Dan nama beliau dieja dengan ada apostrophe sebelum nama A. Dan kita tak sebut Noraini, kita sebut Norain. Ni bunyi dia ya. Ni mungkin ada orang kata Ain, bunyi dalam Jawi kot. Ain. So bolehlah kata kalau dulu so alam, ataupun orang yang suka mengarabkan semua Arab, semua ada bunyi Ain. Ini bunyi dia. Okey, lambang dia. Tapi hurufnya berbeza. Dan sementara saya ingat, jika kita tak tahu macam mana nak sebut dan sebagainya, kita boleh pergi ke kamus dalam talian atau Google untuk mencari sebutan yang sebenarnya. Satu daripadanya ialah macam ni, garage ya. Ini bunyi j itu. Jadi saya akan type garage define. Anda boleh guna pelbagai cara. So dalam kes saya guna bentuk ini. Yang pentingnya kita dapat ada lambang ini yang boleh mengajar kita cara menyebut. Selepas ni kita ada apa yang disebut sebagai diphthong. Diphthong ni kita gabungkan dua vokal. Orang kata turutan dua vokal. Jadi berturut-turut. Contohnya A dengan I. So kita ada bunyi A, bunyi I. Dia dapatnya I. Okay. Dan anda akan perhatikan kita ada lambang yang macam lengkung ini. Satu atas dan satu lengkung bawah. Okay. Dalam kalau guna sistem IPA ada benda ni lah. Contoh ramai. Okay. I, ramai. Kalau kita ada au, yang ini pulau. Ini oi. Okay, kita ada oi. O diikuti dengan I. Dan kita ada boroi. Okay. Okay, sekarang saya hanya sekadar hendak menunjukkan padanan Jawi. Beberapa contoh sajalah padanan Jawi. Dan saya menggunakan huruf yang sama, iaitu baru. Sebab dia ada b, a, r, u. Okay, dan kalau kita perhatikan, okay, ini b, kita lambangkan dengan ba. Okay, a, kita boleh lambangkan, a ini, kita lambangkan menggunakan huruf alif. R ini kita boleh lambangkan atau wakilkan dengan huruf ra. Dan u, okay, kita boleh lambangkan atau wakilkan dengan huruf waw. So kita dapat b, a, r, u. Semua jadi baru. Dan kalau kita perhatikan, bunyi semua sama kat sini, tetapi lambangnya berbeza daripada apa yang kita dapat dalam Rumawi. Contohnya, ba, kalau dalam Rumawi kita ada ba. Okay, a, dalam Rumawi kita ada a. R, dalam Rumawi kita ada r. U, dalam Rumawi kita ada u. Jadi kita nampak perwakilannya berbeza, tetapi bunyinya sama. Yang ini saya saja mengambil contoh padanan bunyi dalam dialek Melayu dan hurufnya. Contohnya yang ni ya, biasanya kita sebut pegang, tetapi saya pernah dengar orang sebut pegang. So kita sebut yang ni pegang. Okay, kita gunakan lambang ini bukan okay. Supa juga dengan yang ini. Okay, kita sebut sokong, tetapi saya pernahlah dengar sebagai
sokong. O-nya terbuka sedikit. Dia bukan O, tapi O. Okay, contoh macam dalam bahasa Inggeris lah, O. Okay, kita akan guna yang ini. Okay, yang ini. Kita eja sebagai AR. Kan? Besar. Tapi kalau siapa yang dekat Melaka tu, mungkin dia sebut besar. Okay. Ejaannya tu tapi bunyinya au. Au. Okay. Tak sama dengan bahasa standard. Besar. Okay. Serupa juga yang inilah. Ini favorite lah. Kan? Makan tapi kalau dekat fikir sendiri dialek mana yang sebut makan. Okay. Ngeh. Ini ada perbezaan. Tetap eja ngeh. Kita tak eja M-A-K-A-N-G. Kita eja M-A-K-A-N. Tapi kalau orang yang daripada dialek, orang yang menggunakan dialek yang menentukan ini sebagai ngeh, dia akan sebut. Kau eja lah macam mana sekalipun, dia tetap sebut sebagai ngeh. Serupa juga dengan ni. Eja lah B-I-L-A. Kan? Dia mungkin sebut bila. Tapi mungkin ada yang sebut bila. Sebab ini A. Ini A. Bila. Ini jadi saya mungkin salah, jadi bergantung pada dialek apa yang anda gunakan. Yang utama sekali ialah bunyi huruf atau ejaan datang kemudian. Okey, yang ini saya mengambil contoh daripada bahasa Sepanyol sebab ini ialah bahasa yang saya boleh baca tetapi saya tidak boleh bercakap. Okey, baca saja. Okey, contohnya noche. Okey, dia lebih kurang macam ejaan lama. C. Now, kita tengok macam ejaan lama. Gabungan C dengan H. Tapi bunyinya satu je. C. Okay. Ataupun dia je dengan menggunakan huruf C. Tapi bunyinya K. Kasa. Dia tak sebut casa. Okay. Dia tak macam kita sebut casa. Tapi dia sebut kasa. Okay. Kasa. Ataupun yang ini. Okay. Masih menggunakan huruf C. Tetapi sebutnya ialah sine. Sine. Okay. Lambat. Huruf yang digunakan, dua-dua ini, okay, guna huruf C. Tetapi satu bunyi ke, satu bunyi se. Okay. Yang ini, K. Okay. Atau what. Apa? Tersilap tu guna bahasa Inggeris. So, K. So, kalau kita kata K, so bunyinya ialah ke. Okay. Tapi huruf yang digunakan, silap juga lagi ni. Okay. Q. Yang kita punya K. Okay. Nah, kemudian kita ada mesa. Okay. Kita ada mesa. Now, kalau yang ni, mesa, kita guna huruf S. Tapi dekat sini, casa, kita guna, bukan yang ni. Sine, kita guna huruf C. Okay. Jadi, kita boleh nampak, untuk bunyi se, kita ada dua. Satu, kita lambangkan dengan huruf C. Satu, kita lambangkan dengan huruf S. So, noche, casa, sine, K, mesa. Ini dalam bahasa Sepanyol. Yang ini pula kita ambil yang bahasa Inggeris. Sebab semua dah tahu bahasa Inggeris kan. Contohnya kalau bunyi ini. C. Okay, huruf dia CH dalam cheese. Dan tetapi dalam kes ini, ejanya C-A-S-E. Kita guna C. Okay. Tetapi bunyinya ke. Case. Okay. Tak ada pula bunyinya chase. Tak ada macam, tak bunyi macam ni. Tetapi case. Okay. Dan kemudian kita ada cinema. Dan yang ini kita guna se. Okay. Guna huruf C juga. Tetapi kita sebutnya sebagai se. Cinema. Kita tak sebut kinema. Kita tak sebut cinema. Okay. But cinema. Serupa juga dengan kini. Okay. Kita eja K-E-Y. Kita guna ke. Okay. Tetapi dalam kes ini, ke ini dilambangi oleh huruf C. Jadi kita ada satu bunyi, ada dua lambang. Satu ke. Okay. Satu bunyi ada dua lambang, satu huruf C. Satu huruf C dan satu lagi ialah huruf K. Okay, yang ini kita ada sing. Okay, kita ada sing. Ini contohnya se. Tapi again, lagi sekali kita ada perbezaan sebab yang ini C ini ialah C. Okay, kita bunyikan sebagai se. Yang ini ialah huruf S, kita bunyikan sebagai se. Again, satu bunyi, dua atau lebih lambang.
Okey, inilah apa yang dikeluarkan oleh Dr. Linda Hawksmith tentang apa yang dikatakan hubungan IPA dan bunyi itu. Okey. Dia hanya hubungan yang sangat rapat antara simbol dengan bunyi. Okey, untuk menjelaskan, memberitahu tentang semua bunyi yang ada dalam bahasa manusia di seluruh dunia. Dan apabila satu bahasa baru dan ada juga bunyi baru ditemui, maka IPA akan mencipta bunyi baru ini. Dan ini kita boleh lihat sumber asalnya ya, yang tadi itu ialah terjemahan saya. Dan mengapa ini berlaku? Sangat penting. Mengapa ini berlaku? Now, sangat penting. Sebagai kalau kita tengok kanak-kanak, khususnya bayi bukan kanak, mereka yang lepas kan, kita tak ada dengar bayi sebut mama, papa atau nurse atau misi dan sebagainya. Mesti ada bunyi yang keluar dan kita tak tahu bunyi ni bunyi apa. Jadi dari segi ini kita boleh kata bunyi itu datang dahulu daripada huruf atau aksara. Kalau bunyi itu datang keluar bayi lahir, kita boleh sebut mama, Allahu Akbar. Okay, bagi tahu saya cepat-cepat. Saya nak buat kajian. Kemudian kita dan kita kena ingat, huruf dan aksara ini dia hanya mewakili, melambangi bunyi. Dan walaupun dia lambang, kita dah tengok tadi contoh sebelum ini ya, kita tengok contoh sebelum ini, lambang itu tak semestinya mewakili satu bunyi. Contohnya kita ada huruf A. Okey, kita ada huruf A macam ni. Tapi saya boleh sebut A, saya juga boleh sebut E. Kan dialek setengah tu eja lah A, macam mana dia akan sebut A ke dan sebagainya. Jadi kita nampak tu. Jadi kita boleh katakan bunyi itu kita perlu dahulukan, kita utamakan apabila kita nak menyebut sesuatu perkataan itu. Sebab ejaan ke apa ke tak semestinya dia boleh mewakili bunyi yang perlu kita sebut. Macam nama saya, R-A-D-I-A-H. Kenapa sebut radiah? Kenapa tak sebut radiah? Kan? Ataupun nama bapa saya, Y-U-S-O-F-F. Saya sebut Yusof. Kenapa tak sebut Yusof? Sebab ada dua F. Tak ada. Jadi yang utamanya ialah kita kena lihat bagaimana sesuatu itu, perkataan itu disebut, dibunyikan. Dan yang lain tu hanya sebagai wakil sahaja. Jadi sebab itu kita kata macam ejaan ini, perkataan ini, S-E-B-U-T. Kita boleh sebagai sebut, kok ada yang sebut, atau ni dah tersilap ni, sebut. Okey, sebut maksudnya. Ni saya dah silap, so betulkan nantilah dalam nota sendiri. Yang pastinya ialah orang Melayu asli di Malaysia tak akan ujar S-E-B-U-T, sebut. Yang ini ya bunyinya S-E, inilah bukan E. Jadi kita tak pernah lagi dengar. Saya tak tahulah, mungkin saya tak dengan ramai orang. Jadi yang ini S-E-B-U-T ni tak pernah lagi saya dengar sebut. Kecuali lah orang tu sedang belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua atau bahasa asing ketiga dan sebagainya. Nampak aja huruf I dia terus padankan dengan Jadi sebut ataupun sebut tak pernah jumpa lagi. Yang saya selalu jumpa ialah sebut, dan yang ini saya silap betulkan sendiri, sebut. Itu yang saya jumpa. Jadi kita nak kena ingat, mengapa ini berlaku ialah bunyi yang diujarkan, okey, semasa membaca perkataan itu lebih utama. Sebab itulah pada masa dahulu kita nak tahu ini macam mana nak sebut ni. Psycholinguistics ke, psychology ke, yang ada dalam bahasa Inggeris PSY, tapi dah PSY dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang kita terjemahkan sebagai PSI. So kita nak sebut apa ni? Okay, bahasa Inggeris sebut sai je lah, kita tahulah kan, S-A-I. Tapi bahasa Melayu kita nak sebut apa? P-S-I, Pesiko, Pesiko. Ataupun kita sebut, bergantung pada anda. Okay, dan seterusnya saya galakkan anda pergi ke laman ini, Seeing Speech. Sebab mereka ada dekat sini IPA chart mereka ada 2 orang yang menuturkan sebutan setiap bunyi yang ada di IPA. Dan mereka yang saya suka sekali ialah dia ada gambar daripada MRI, ultrasound, dan juga animasi bagaimana sebutan itu dilakukan. Okay, inilah rujukan untuk carta IPA yang ada bersuara. Anda boleh lihat dari sini.
Dan inilah rujukan yang saya gunakan. Sorry saya tak ikut APA, tak ada masa, malas. Dan inilah buku-buku dalam bahasa Melayu yang saya galakkan sangat untuk anda lihat. Okay, kita ada Asas Fonetik, ada Prof. Shima. Ini ialah Prof. Paitun. Ini Dr. Indrawati dan Dr. Mardian. Yang ini Dr. Indrawati dan Prof. Hamid Mahmud. Ini Prof. Abdul Hassan. Dihasilkan oleh Prof. Abdul Hassan, antara sarjana bahasa Melayu yang pernah menjadi dekan di PPIK USM. Dan of course yang ini kita ada Prof. Asmah, okay, juga antara sarjana tersyukur dalam linguistik bahasa Melayu. So terima kasih daripada saya, Radia, dan saya harap anda boleh faham apa yang dimaksudkan perbezaan lambang dan huruf serta IPA.